membiarkan rakyat Kelantan suffer ataupun menderita. Berpuluh tahun. Kita dah bagi mereka peluang memerintah ni bukan setakat 32 tahun ya. Kita dah bagi mereka peluang memerintah Kelantan sebanyak 52 tahun jumlah keseluruhan dia. Jadi sewajarnya lah kita harap dengan apa yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, janganlah pula duit itu digunakan untuk ditukar daripada Mercedes kepada Rolls Royce. Ini pun bahaya juga. Sepatutnya tekan butang subscribe, like dan aktifkan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita ke udara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Malam ni tajuk kita, tuan-tuan, jangan Kelantankan Selangor. Ayuh kita Selangorkan Kelantan dan negeri-negeri yang dikuasai oleh Perikatan Nasional. Banyak saudara yang nak kita komen, yang nak kita ulas pada malam ini, khususnya dalam usaha Perikatan Nasional untuk membawa apa yang dipanggil sebagai Selangor Baru. Selangor Baru macam mana yang nak diperkenalkan oleh pasukan Perikatan Nasional? Adakah Selangor dengan masalah air seperti mana Kelantan dan Kedah? Adakah Selangor dengan masalah penjualan tanah kepada kroni-kroni PAS, kepada isteri Menteri Besar PAS, seperti mana yang berlaku di Terengganu? Adakah Selangor akan menjadi sebuah negeri yang gondol seperti mana kawasan-kawasan balak, lombong-lombong emas digondolkan oleh kerajaan PAS di Kelantan? Adakah Selangor akan mula mencari peluang untuk menjana kekayaan dengan mencari nadir bumi seperti mana di Kedah dan selepas ini akan dilakukan di Kelantan? Itu antara topik yang akan kita bincangkan, tuan-tuan, pada malam ini, saudara. Selangor antara sebuah negeri yang telah berjaya dibawa oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari, Menteri Besar Selangor, ke satu era yang jauh lebih hebat, jauh lebih berjaya berbanding dengan nak kata Mak Jemin. Nak kata Mak Jemin pun tak layak nak panggil Mak Jemin ni. Kita panggil Kak Jemin je lah. Kalau kita lihat, semenjak Kak Jemin sudah tidak ada lagi berada di Selangor sebagai Menteri Besar, saudara, kita lihat pertumbuhan ekonomi Selangor meningkat berlipat kali ganda. Malah, saudara, pertumbuhan ekonomi di negeri Selangor, KDNK dia, menyumbang 1/4 daripada keseluruhan ekonomi negara kita. Kalau kita lihat dari segi foreign direct investment, melambung tinggi, saudara, sehingga mencecah lebih 18 bilion ringgit. Kita lihat banyak perkara-perkara lain, indeks kejayaan ekonomi negeri Selangor yang jelas menunjukkan di bawah kerajaan pimpinan Datuk Seri Amiruddin Syari ini, negeri Selangor berada dalam keadaan yang jauh lebih baik. Jadi, dalam keadaan begini, takkan kita nak serahkan negeri Selangor ini untuk menjadi padang jarak, padang terkukur, seperti mana apa yang berlaku di Kelantan, apa yang berlaku di Kedah, dan takkan kita nak biarkan tanah-tanah di negeri Selangor ini dijual sewenang-wenangnya kepada kroni-kroni Perikatan Nasional dan PAS, seperti mana yang berlaku di negeri Terengganu, baik zaman Tuan Guru Haji Hadi, begitu juga dengan zaman Samsuri ini, saudara. Jadi malam ni saya yakin tuan-tuan ada banyak soalan-soalan. Tuan-tuan boleh ajukan soalan terus ke dalam WhatsApp kami di talian 019-481-9495. 019
481 9495. Kita mulakan dengan soalan-soalan di studio. Silakan. Okey, baik tu. Bila kita sebut negeri Kelantan, kerajaan PAS ni memerintah, mesti kita akan terkait dengan air. Dengan kita lihat kopi ais lah, teh susu lah. Okey, kita tengok Belanjawan Kelantan tahun 2023, sejumlah 49 juta berbentuk pinjaman untuk air Kelantan Sendirian Berhad bagi menyelesaikan air di negeri Kelantan. Tapi macam tak ada apa-apa pun berlaku tu. Mungkin boleh komen. 49 juta memang tak boleh nampak apa yang boleh berlaku. Kalau 49 juta lah jumlah dia. Itu sebab syarikat air Kelantan ni bila dia dapat 49 juta, yang dia buat cuma dia bagi RM10,000 dalam bentuk sagu hati untuk hari raya kepada ahli-ahli lembaga pengarah syarikat air Kelantan Sdn Bhd. Memang tak boleh selesai. Nak selesaikan masalah air di Kelantan ni kita memerlukan lebih kurang 1.8 bilion ringgit, 1,800 juta ringgit. Barulah air kopi ke, teh ais ke yang dinikmati oleh rakyat negeri Kelantan untuk mandi, untuk basuh pakaian dan sebagainya ni dapat bertukar menjadi air bersih, air yang terawat. Itu sebab Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah meluluskan di peringkat awal 1 bilion ringgit kepada negeri Kelantan. Ini boleh memberi kesan. Kemudian dia pergi lagi sekali ke Universiti Malaysia Kelantan, diumumkan setelah dilayan dengan baik oleh Menteri Besar Kelantan, diumumkan lagi tambahan 500 juta ringgit. Jadi saya harap lepas ini tidak ada lagi alasan untuk negeri Kelantan ini tidak merawat air dia dengan baik, tidak menyelesaikan masalah air di negeri Kelantan dan membiarkan rakyat Kelantan suffer ataupun menderita. Berpuluh tahun kita dah bagi mereka peluang. Memerintah ni bukan setakat 32 tahun ya. Kita dah bagi mereka peluang memerintah Kelantan sebanyak 52 tahun jumlah keseluruhan dia. Jadi sewajarnya lah kita harap dengan apa yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, janganlah pula duit itu digunakan untuk ditukar daripada Mercedes kepada Rolls Royce. Ini pun bahaya juga. Sepatutnya dalam keadaan rakyat negeri Kelantan berhadapan dengan masalah air yang tak selesai ni, kerajaan negeri tidak boleh berbelanja mewah. Kalau kita tengok kerajaan negeri lain yang kaya pun, mereka pun tak pakai Mercedes Benz. Mereka pakai Camry, mereka pakai Proton, Tapi negeri Kelantan, menteri besarnya pakai Mercedes, dia punya Esco pun pakai Mercedes, So benda ni lah sewajarnya diambil kira oleh negeri-negeri yang miskin macam ni. Jangan letak kepentingan diri itu mengatasi kepentingan rakyat. Ini kena dibetulkan dulu. Okey. Itu, tapi kalaulah BN dan PH boleh memerintah Kelantan dalam PRN kali ini, boleh ke isu air ini diselesaikan oleh BN dan PH? Jaminan daripada Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri kita cuma minta satu penggal. Sekiranya satu penggal, Kerajaan Perpaduan memerintah negeri Kelantan, sekiranya kita gagal menyelesaikan masalah air di Kelantan, maka tukar balik, bagi peluang balik kepada PAS. Kita minta satu penggal saja. Kerana kita sudah ada plan macam mana cara kita nak mengatasi masalah air di Kelantan ini. Kita yakin kita boleh buat. Okey? Okey. Tok setuju tak kalau saya cakap sengaja kerajaan PAS ni tak nak menyelesaikan masalah air ni sebab mereka nak menunggang naratif untuk manifesto pada pilihan raya umum atau pilihan raya negeri ni tu? Dan berapa banyak manifesto mereka tulis nak menyelesaikan masalah air di Kelantan. Ini bukan soal tunggang tak tunggang. Orang dah menyampah nak tengok manifesto. Manifesto yang diutarakan oleh PAS ni orang dah tak pandang dah. Ianya hanya janji-janji kosong. Tidak lebih daripada itu. Orang nak tengok ialah penyelesaian air ini menjadi kenyataan. Bukan lagi hanya mimpi-mimpi di siang hari. Bukan hanya menjadi slogan, bukan hanya menjadi janji-janji kosong. Kita nak kebersihan air di Kelantan ni menjadi realiti. Dan jangan pula air itu bersih tetapi banyak tempat tak ada air.
buka pilih tak ada air langsung. So, kena pastikan bekalan air mencukupi dan air tersebut juga telah dirawat. Bukan hanya mesti nak kena ada air, tetapi ianya air yang bersih. Ini kena jelas. Okey? Okay, Tok, ketika Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, ketika beliau pernah menjadi Menteri Alam Sekitar dan Air tahun 2020, beliau pernah mengeluarkan kenyataan bahawa Kelantan dijangka menerima bekalan air yang sempurna menjelang 2023. Tapi hari ini kita tengok belum lagi. Itulah realiti dia. Mereka hanya mampu berjanji tetapi menunaikan janji, Masya Allah, memang tidak ada di dalam kamus mereka. Inilah yang dipanggil membangun bersama Islam. Sebenarnya slogan yang mereka bawa ni merosakkan imej Islam itu sendiri. Kita sebagai umat Islam tak boleh munafik. Bila kita berjanji, kita kena tunaikan janji kita. Kalau kita tak tunaikan janji kita, kita munafik. Tetapi kawan-kawan kita dalam PAS ini, mereka tidak pernah mengambil inisiatif walaupun mereka berada di dalam dua kerajaan. Pertama bersama Muhyiddin Yassin, 18 bulan. Kedua, another 17 months di bawah kerajaan Ismail Sabri. Okey. Ya. Jadi slogan yang 15 bulan bawah Ismail Sabri. Jadi slogan yang Perikatan Nasional bawa sekarang ni, Change for Selangor, Selangor Baharu, kononnya mereka nak ambil alih Selangor ni. Adakah mereka cuba nak jadikan Selangor ni macam Kelantan atau mereka hanya nak kaut hasil keuntungan? Saya nampak ialah mereka mengejar kekayaan negeri Selangor yang mereka boleh kukuhkan kedudukan parti mereka dan peribadi mereka. Itu je matlamat dia. Sebab mereka tidak tahu macam mana cara nak diversify dia orang punya source of income, macam mana nak menjana pendapatan tambahan kepada kerajaan negeri. Mereka tidak ada ilmu ni. Ilmu dia mana negeri yang cantik, bagus, kan? Mereka nak negeri tu. Contohnya lah kan, ada baru-baru ni orang bangkitkan negeri Kedah. Negeri Kedah telah berjaya mendapat foreign direct investment yang tinggi. Sebenarnya ialah kerana Pulau Pinang tu dah tepu. Yang dapat banyak foreign direct investment ni Pulau Pinang, tapi spill over tu dia pergi ke negeri Kedah sebab Pulau Pinang dah apa ni, congested. Jadi orang banyak pergi ke Kulim, banyak meletakkan pelaburan di situ sebab berdekatan dengan Pulau Pinang. Bukan kerana Kedah tu sendiri. Jangan perasanlah. Tapi mereka betul-betul ride on it. Mereka betul-betul ride on it. Ya. Okey. Okey, Datuk. Yang ni saya dapat info lah tapi tak confirm. Kalau Datuk tahu, mungkin Datuk boleh kongsikan ya. Ada kawan saya di Kelantan, dia kata sebenarnya ketika zaman Mahathir dulu, yang menghalang peruntukan air ni adalah Tan Sri Anwar Musa sendiri. Datuk pernah dengar tak kisah tu? Saya yang dapat tahu, okey. Contohnya macam Terengganu Terengganu ni yang saya tahu dulu memang ada royalty minyak. Tetapi ketika PAS memerintah negeri Terengganu, duit yang disalurkan, duit royalty minyak ni di bawah pemerintahan Tuan Guru Hajadi, dia tak boleh explain ke mana perginya duit tu. Ini menyebabkan Tun Mahathir menghentikan. Saya tak dengar pula di Kelantan ini peruntukan untuk air ni Anwar Musa yang hentikan. Saya tak dengar lagi lah. Boleh tanya dengan Anwar Musa lah. Kan? Tapi takkanlah ulama' besar macam Anwar Musa ni nak buat benda macam tu. Betul tak? Itu sebab mana Anwar Musa ada kes rasuah? Ada? Tak ada kan? Mungkin kesilapan lah apa ni Latifah Koya dulu. Mungkin kesilapan Latifah Koya yang tidak membenarkan dia keluar negara. Dia mana dia buat rasuah? Tak ada. Tak ada. Dia bersih sebersih-bersihnya. Bagaikan anak yang baru lahir. Kan? Bersih. Suci. Tambah-tambah dah diislamkan baru-baru ni. Dah jadi Tuan Guru, Mursyidul Ampas, kan? Dah lebih kurang macam Mursyidul Hampas. Okey, silakan. Okey. Sebut berkenaan dengan pendapatan kerajaan negeri ni tu kan. Kita masih ingat lagi beberapa tahun sebelum ni
kerajaan negeri Kelantan ada meminjam deposit 100 juta daripada kerajaan persekutuan atas alasan ingin membayar gaji kaki tangan awam. Kalau perkara ini berlaku, jika mereka menaluki Selangor, apa akan jadi pada Selangor nanti? Mungkin Tok ada komen sikit kenaan ni. Silap-silap apa yang dia dapat daripada negeri Selangor tu dipunggah untuk bantu negeri Kelantan, negeri Kedah, negeri Terengganu dan sebagainya. Dia orang ni tak tahu. Itu sebabnya bila kita nak melantik pentadbir sesebuah negeri, pentadbir sesebuah negara, kita kena letak yang hak pada tempat dia. Kalau orang tu tak reti nak mentadbir negeri, kita letak jaga negeri jahanam. Kalau orang tu tak boleh lead kementerian alam sekitar umpamanya, kita suruh dia jaga alam sekitar, memang jahanam, kan? Yang dia tahu untuk bagi direct award projek tambatan banjir, yang akhirnya kita dapati bahawa terlalu banyak markup dia, yang kita pun tahu tujuan markup tu tak lain tidak bukan untuk kepentingan peribadi. Bila Datuk Seri Anwar ambil alih, dia batalkan semua, renegotiate. Bila dia renegotiate, tak ada pun open tender balik, baru renegotiate. 1.8 bilion dapat dijimatkan. 1,800 juta tu bukan sikit. Boleh selesai masalah air di Kelantan. Itu baru projek tambatan banjir. Belum lagi kita selongkar satu persatu tentang projek Jana Wibawa ni, kan? Banyak benda. Itu sebab kita nak kawan-kawan kita di Selangor fikir 10 kali. Kita tak nafikan hari ini memang ada banyak rintihan, terutamanya rintihan tentang harga barang. Saya nak beritahu yang marah sangat ni, rintihan tentang harga barang ni, dia orang pernah tak terfikir dalam benak mereka ni, kenapa harga barang naik? Kenapa harga barang naik? Saya ambil contohlah, petrol. Kenapa harga petrol naik? Okey, mungkin petrol seluruh dunia, it depends on the supply and demand. Antara punca harga barang tu naik ialah bila ada demand ataupun permintaan yang tinggi mengatasi penawaran. Supply tu sikit tapi demand dia tinggi. Tetapi pernah tak kita terfikir kenapa demand tu tinggi? Demand tu tinggi kerana rakyat sudah mempunyai kuasa membeli. Apa guna kalau barang tu murah tetapi rakyat tidak mempunyai kuasa membeli ataupun rakyat tak membeli? Contohnya macam petrol. Petrol, kalau nak dikirakan zaman Tan Sri Muhyiddin, antara yang terendah harga petrol. Tetapi pada ketika itu rakyat tak perlukan petrol kerana rakyat dikunci, dikurung di rumah, kan? Kereta tak bergerak. Memanglah harga petrol menjunam kerana orang tak pakai petrol. People are being locked down. Sekarang ini, akibat daripada kuasa membeli yang tinggi, maka contohnya demand untuk makanan-makanan dan sebagainya meningkat. Tambahan pula dengan kejatuhan nilai ringgit dan sebagainya. Kita pun tak boleh nak salahkan kerajaan 100%. Kalau kita lihat semenjak PMX mengambil alih pucuk pimpinan negara, bukan setakat Bursa Saham Kuala Lumpur mencanak, nilai ringgit pun mencanak. Tetapi bila nilai ringgit kita jatuh, bursa saham kita mula merosot. Bila ada cerita daripada Haji Hadi sendiri mengatakan bahawa tidak lama lagi kita akan tukar kerajaan lagi sekali. Orang mula balik ke dalam negara kita kerana kita dah ada kepimpinan baru dengan majoriti 2/3 di Parlimen. Tetapi bila cerita balik tentang tebuk atap, cerita balik tentang bulan 8 kita akan bertukar kerajaan, ianya mewujudkan ketidaktentuan sekali lagi. Siapa nak melabur dalam negara ni kalau mereka tahu bulan 8 ni kerajaan akan bertukar? Investment mereka tidak selamat.
kontrak-kontrak yang ditandatangani sebelum ini, bila-bila masa boleh berubah selepas bulan 8. So, orang tidak akan datang ke Malaysia. Bila orang tak datang melabur di Malaysia, orang tarik keluar pelaburan kita, maka ianya akan menjunamkan lagi kita punya mata wang, akan menjunamkan lagi foreign direct investment kita, akan menjunamkan lagi kita punya bursa saham Kuala Lumpur. Dan bila mata wang kita rendah, barang-barang yang kita import juga secara tak langsung akan lebih mahal. Barang tempatan pun, kena tahu ada banyak barang tempatan yang masih lagi menggunakan di dalam ingredient dia, ada juga barang yang diimport. So, barang-barang ini juga akan terkesan bila mana mata wang kita jatuh. Jadi itu sebabnya hari ini kita kena hentikan ini, keadaan ketidaktentuan politik ini. Cukuplah. Kita pun tahu bahawa pihak pembangkang berusaha untuk menghadap ke bawah duli tuanku. Tapi tuanku memberikan signal yang jelas bahawa baginda tidak mahu. Dia cakap cukuplah. Ketika baginda menjadi Yang di-Pertuan Agong, 4 kali kita tukar Perdana Menteri. Cukuplah. Baginda tak mahu lagi. Baginda berharap supaya sebelum baginda kembali ke Pahang sebagai Sultan Pahang, baginda tak perlu nak membuat upacara angkat sumpah bagi seorang lagi Perdana Menteri. So, benda ni akan merosakkan ekonomi negara dan akhirnya yang akan terkesan